Alhamdulillah, kita kembali untuk sekian kalinya. Berlepas saya mohon maaf kerana line tak begitu baik dan banyak kali putus dan saya pun tak dapat hadir kelas sebahagian besar pada kelas sebenarnya. Dipimpin oleh Haji Aslan. InsyaAllah kita sambung pada malam ini pada ayat 95 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha falikul habbi wan nawa. Okey, ayat pertama atau jumlah pertama. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Dzalikumullah fa anna tufakun. Jadi jumlah pertama jumlah inna, jumlah taukid inna, jadi Allah jadi isim inna, sebab itu Allah dengan fathah mansub, dan daripada falikul habbi wan nawa itu adalah khabar inna. Khabar inna dalam bentuk mudhaf ilaih dan nawa waktu maktub pada habbi. Okey, maksudnya ada dua mudhaf ilaih itu. Falikul habbi wan nawa. Di falikul ni isim fa'il. Isim fa'il dalam bentuk mudhaf, waktu tak ada tanwin. Al-habbi dalam keadaan majrur. Falikul isim fa'il, kalau kita tengok dalam terjemahan dia kata yang menumbuhkan ataupun yang menerbitkan, membelah. Falikul habbi, membelah. Membelah ataupun apa dia panggil satu perkataan lagi, kalau biji-bijian atau benih-benih pokok yang datang pada biji kan, bila anak pokok nak keluar pada biji itu kan dia macam dia punya mata tu terbelah dua kan, dia selalu ada, kalau dia ada dua dicotyledon tu dia berpecah dia tu. Jadi falikul ni isim fa'il yang membelah bijian dan juga wan nawa. Habbi ini untuk bijian putih, an-nawa pun daripada benih juga, untuk tumbuhan juga ada. Habbi ini yang saya faham daripada biji-biji, dan nawa ni pokok-pokok biasa. Jadi sesungguhnya Allah dia yang ataupun yang membelah ataupun yang menerbitkan. Saya dah dapat istilah dia sebelum ni, lupa dah. Dia menerbitkan, membelah pokok ataupun bijian dan benih pokok, benih buah untuk tumbuh lah. Sehingga benih-benih daripada biji-bijian yang menjadi benih pun Allah tentukan tumbuh pokok ke tidak. Yukhrijul hayya minal mayyit. Yukhrijul fil mudhari', yukhrijul dia mengeluarkan, al hayya yang hidup, minal mayyit dari yang mati. Okey, itu senang aja ya, dia jumlah fi'il ya. Al hayya ini dalam keadaan mansub, dan minal mayyit dalam keadaan majrur, kan jadi majrur dengan min. Jadi yang ini Allah guna fi'il mudhari', tapi lepas tu wa muhrijul mayyit minal hayy. Di sini Allah tak guna fi'il mudhari', guna isim fa'il muhrijul, sama kharaja, dia punya rudwan. Kharaja. Jadi muhrijul yang mengeluarkan. Ini dia mengeluarkan, ni yang mengeluarkan yang mati dan yang hidup. Jadi cuma kalau nak terjemah isim fa'il ni sebenarnya ada, kalau dalam bahasa Inggeris saya rasa lebih tepat dari situ. Macam ni, the cleaver of figs. Tak dorang. Kenapa putus? Tak bagus ke? The cleaver of figs
and clever, ujian dan juga pertumbuhan. Kanan, Assalamualaikum. Hilang tadi ya. Okey. Zalikumullah. Jadi yang ni dia mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan dia yang mengeluarkan yang mati dan yang hidup. Zalikumullah, itulah Allah. Yang kenapa zalikum bukan zalika? Yang saya belajar itu kata zalikum bukan maksud kamu. Dia cuma zalikum, itulah bagi kamu. Dari zalika itulah Allah, itulah Allah. Zalikumullah. Zalikumullah. Ada zalika, ada kata zalikumah. Walaupun pada kum kamu, tapi tengah kumu tu bukan maksud kamu. Dia biasa itulah. Boleh juga lah kalau tengah-tengah terjemahan kata zalikumullah. Dan bagi kamu itulah Allah. Dan itulah Allah bagi kamu. Macam maksudnya zalikumullah. Fa anna tufakun, maka anna bagaimana tufakun fil mudhari', tufakun bentuk isim mudhari' matihul tufa. Ini alif tufa dia ua sini. Tufakun terjemahan dalam bahasa Melayu kepada apa tu, kamu dipalingkan. Ya, boleh dipalingkan, dan tu fakun ada unsur penipuan di situ. Ifkun ataupun kalau ifkun tu kan bentuk fitnah, dan bentuk bohong. Itu fakun kalau ada bahasa ini bagaimana kamu ditipu. Kamu tertipu. Ditipulah, maksudnya ditipu. Deluded dalam bahasa Inggeris. Itu maksudnya. Jadi ayat ni maknanya dari sini sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah, jadi adalah, sebab ini jalatul ismiyah kan, ini Allah adalah pembuka atau pembelah, yang membelah bijian dan bijian dan benih tumbuhan. Dia mengeluarkan yang hidup dan yang mati, dan dia yang mengeluarkan. Ini dia mengeluarkan, ini dia yang mengeluarkan. Beza bila kita terjemah fi'il mudhari' dengan isim fa'il. Isim fa'il, jadi dia yang mengeluarkan yang mati dan yang hidup. Itulah Allah. Maka bagaimana kamu boleh tertipu? Ada bagaimana kamu dipalingkan? Okey. Baik, jadi kita sambung. Pada Tuan, tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Internet tak stable, putus-putus. Falikul isbahi wajah. Kuat sikit suara. Anal laila sakanau wasyamsa wal qamara husbana. Dzalik taqdirul azizil alim. Falik kuat ni. Falik Tak dengar sebab saya pula ni. Boleh? Teruskan. Oh, betul. Ada orang pelankan. Okey dah. okey. Faliku sama. Faliku. Yang membelah. Al-isbahi. Pembelah. Pembelah isbahi. Ini dalam mudah mutafilai juga. Sama macam ni. Ini pembelah bijian. Ini pembelah pagi. Atau yang membelah pagi. Yang menerbitkan pagi. Oh. Kan macam pagi. Isbahi ni pagi. Ufuk tu terbelah kan. Daripada tu. Dia macam menerbitkan. Apa istilah? Menerbitkan.
Tapi ni paniku tu isim kan? Isim. Isim dan keadaan mudhaf. Isim kan paniku. Mudah. Mudah ilahi. Isim kan paniku. Wa ja'alaina wa dan ja'ala fi'il madhi dalam dia ada huwa dan Sakanan. Sukun, diam. isim untuk rehat. Ja'ala sakanan, untuk kamu diam. Berehatlah untuk Wasyamsa wal qamara wal husbana. Dan Syamsa dan matahari dan matahari wal qamara dan bulan husbana. Isim. Apa dia? Perhitungan waktu kat sini tulis. Perhitungan waktu. Jadi itu terjemah ni. Jadi memang kalau dari segi matahari dan bulan, peredarannya kan itu untuk salah satu tujuannya ialah untuk perkiraan perhitungan masa, dengan bilangan tahun ataupun dia musim-musim. Okey. Dalika. Tak dengar cari. Hilang. Dalika demikian. Ya? Demikian. Sini tak stable. Ya. Dalika takdir azizil alim. Takdirul ketetapan. Dalika takdirul azizil alim. Takdirul azizil alim. Kalau kita lihat takdir ni macam fi'il mudhari, tapi boleh tengok isim selepas ni dalam keadaan majrur. Jadi dia adalah yang mana? Isim juga ni. Takdirun isim bukan fi'il. Dengan keadaan mudhaf. Isim keadaan mudhaf. Takdirul azizil alim. Okey. Takdirul azizil alim. Ya, dia macam nasir, dia punya fi'il isim fa'il mubalaghah. Takdirul yang menentukan ataupun yang menentukan. Dia menentukan, yang menentukan. Jadi kata takdirul. Jadi itulah takdir atau ketentuan. Itulah ketentuan takdir. Maha perkasa, maha mengetahui, alim. Pasal tu ada? Dengar tak? Ustaz. Ya. Ustaz. Hilang. Lain tak bagus. Okey, jadi ayat ini sebentar tunggu Puan Zaitun kembali semula. Keluar. Keluar masuk balik cuba. Yang membelah atau pembelah pagi ataupun penerbit pagi ataupun yang menyingsingkan pagi dan dia telah jadikan malam sakanan sebagai keistirahatan. Sakanan pada sukun, masuk berhenti, stop, rehat. Sakanan. Dia kerehatan. Dia isim, kerehatan. Wasyamsa wal qamar dan matahari dan bulan husbanan sebagai perhitungan.
Jadi wasyamsa wal qamar jadi jumlah lain. Wa ja'ala Allah jadikan sebagai perhitungan. Perhitungan untuk masa perkiraan tahun, bilangan tahun, perbedaan musim. Dzalika taqdirul azizul alim. Itulah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Maha Pengetahui. Maaf. Siapa ni Puan Safah Ahmad? Cik Safah Ahmad. Apa khabar? Assalamualaikum. Boleh dengar saya? Yang tak apa baik, ramai yang putus. Okey, kita sambung. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Wa dia alladzi yang, dan dia yang ja'ala fil madi telah menjadikan, dia telah menjadikan la bagi kamu, lakum bagi kamu an-nujuma, bintang-bintang, litahtadu biha, supaya kamu menunjuk atau mendapat petunjuk jalan dengannya, dengan bintang-bintang itu, fi zulumati, di dalam zulumatil barri wal bahr, di dalam keadaan mudah mulai fi zulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan al-bahr, bumi, bumi maksudnya kegelapan bumi, benda yang keras boleh dipijak, wal bahr, laut, air, benda yang bergelombang dan lembut. Okey. Dah, jadi terjemahan dia, kalau tengok ja'ala lakumul nujuma, ini fi'il madhi, lakum, jadi mu'talikon, an-nujuma adalah maf'ul, dan dia yang menjadikan bagi kamu bintang-bintang, bagi untuk kamu mendapat petunjuk dengannya di dalam kegelapan bumi dan laut. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Qad, sesungguhnya, lepas qad biasanya akan diikuti dengan fi'il madhi. Fassalna fil madhi dengan pelakunya nahnu. Fassalna, kami perincikan atau kami detailkan. Kami perincikan al-ayat, ayat-ayat. Al-ayat. Jadi al-ayat ni sebenarnya dalam keadaan maf'ul. Dia dalam keadaan mansub kan, tapi dia dalam jelas jamak muannas salim, maka ta dia ni mansub dengan kasrah. Dan jadi sesungguhnya kami telah perincikan ayat-ayat di qaumi, bagi kaum ya'lamun, kaum yang mengetahui. Ya'lamun ni yang mengetahui, maksud mengetahui dia mengetahui daripada dalil-dalil. Yang itu satu, kan, dengan dia berfikir, dia berfikir dan atas dalil lah, maksud dia evidence, dia ada evidence base. Itu panggil ilmu. Ilmu ni apabila kita faham betul, kita faham dengan dalil-dalil yang jelas, kita tahu oh ini sebabnya, itu maksud ya'lamu. Ada soalan? Ya. Okey. Saya dah explain. Kalau tak ada soalan, saya boleh sambung. Afwan. Cik Safa nak cuba? Wa huwa allazi ansha'a. Wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujum. Okey dah. Wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidah.
Fa mustaqarrun wa mustauda'. Fa mustaqarrun wa mustauda'un. Ada dan dia itu Allah alladzi yang dia yang ansha'akum menciptakan kamu. Tapi itulah apa beza ansya'a dengan khalaqa dengan ja'ala jadikan. Ansha'akum dia yang mengeluarkan kamu, dia yang menjadikan kamu, dia yang mencipta kamu. Ansha'akum dalam bahasa Inggeris dia produce. Kalau khalaqa create, kalau ja'ala make. Jadi beza sikit makna dia dari dia. Dia ansha'akum, dia yang mengeluarkan kamu atau menjadikan kamu min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Nafsin wahidah dalam keadaan mausuf sifat. Nafsin wahidatin, jiwa yang satu, daripada jiwa yang satu. Fa mustaqarrun wa mustauda', dan dijadikan jadi ini okey, jadi ansha'akum min nafsin wahidatin, ini muta'alliqan yang jadi maf'ul kepada ansha'anikum lah. Jadi dan dia yang menjadi dan dia yang mengeluarkan kamu dari jiwa yang satu, maka mustaqarrun wa mustauda'un. Mustaqarrun kalau kita tahu akar dia qamra. Qamra maksudnya tetap. Qamra tetap. Ada sinta. Sinta maksudnya ada usaha. Kalau macam astar tu mencari, ada usaha untuk tetap. Mustaqarrun, jadi ini mun isim jadi dengan qaf qamra ini jadi isim maf'ul, biasanya isim maf'ul. Jadi dia buat ra kedua tu dia syaddah mustaqarrun. Dari sinta qaf ni memberi fathah. Jadi dia isim maf'ul mustaqarrun. Maka yang ditempatkan ataupun yang ada tempat, tempat tinggal, mustaqarrun yang menetap, yang ditetap, yang ada tempat menetap, maka tempat menetap yang dan mustauda' wadi'ah atau tempat wadi'ah maksudnya tempat simpan, macam dalam bank Islam atau bank Islam dipakai akaun wadi'ah kan, wadi'ah simpan. Jadi mustauda' yang disimpan, yang dipersimpankan tentunya. Maksudnya dari segi ini Allah jadikan semua itu ada tempat yang mereka tetap menetap dan tempat yang mereka simpan. Simpan makanan, simpan apa. Itu mustauda'. Jadi kalau nak tengok perkataan dia dari segi bentuk perkataan, dia ada qamra tetap, cinta mencari atau berusaha untuk tetap, dan mus maksudnya yang berusaha untuk mencari tempat yang tetap. Maksudnya kalau isim fa'il yang mempertempatkan, maka yang dipertempatkan isim maf'ul, yang dipertempatkan dan yang dipersimpankan. Okey, jadi itu. Jadi kalau terjemahan dalam terjemahan itu saya berkata yang ada tempat dan yang ada tempat simpan, tempat tinggal, tempat simpan. Okey. Qad fasalnal ayati, sama juga qad sesungguhnya fasalna ayati, kami telah petikkan ayat-ayat dan sama dengan tadi. Qad fasalna ayati maksudnya fil madi dan al-ayati dalam keadaan maf'ulun bihi dalam keadaan mansub, kerana dia jamak muannas salim, maka ta maftuhah ini di baris kasrah. Jamak muannas salim kita tahu tak boleh terima baris fathah walaupun dia mansub. Dia majrur dan dengan kasrah, dia mansub pun dengan kasrah. Okey.
Liqaumi yafqahun, bagi kaum, kaum bagi kaum yafqahun, mereka memahami dengan mendalam. Faqih, faqih fiddin, faqih atau sama istilah dia. Jadi yafqahu, mereka mengetahui dengan mendalam. Wajah itu boleh dengar? Dengar. Okey. Saya tukar handphone. Ayat ni, dan dia yang mengeluarkan atau produce atau mencipta kamu dari jiwa satu, nafsin wahidah, jiwa yang satu, maksud sifat, maka dipertempatkan dan dipersimpankan. Jadi masuk kalau kata kafir, pertempatkan tempat tinggal, persimpankan rezeki-rezeki dia. Mana disimpan makanan pun macam haiwan-haiwan tertentu yang simpan makanan. Itu semua Allah cipta dan Allah tempatkan bagi mereka. Qad fasalna ya, sesungguhnya maka kami telah memperjelaskan atau memperincikan ayat tanda-tanda bagi kaum yang faham dengan mendalam. Okey. Puan Jatuh boleh sambung ambil separuh ayat ni. Panjang sangat. Wa huwal ladzi anzala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bihi. Sampai mana? Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Nabata kulli syai'in fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Padahal sampai mana nak stop? Apa dia? Sampai mana? Okey, boleh kalau ikut ayat dia, kini warna panjang ayat dia. Sampai habis. Sini, Jim ni dah ni. Bolehlah buat pelan-pelan, tak apa. Kita bincang sama-sama. Kita dua orang aja. Saya sambung. Wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin. Wa jannat. Min a'nabin wa zaituna wa rumana mustabihan Mutasyabih. Wa ghaira mutasyabih. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Okey. Sebab Wa huwa dan dia lazi yang anzala ni fi'il madi, menurunkan, dia turunkan. Dalam dia ada dia telah turunkan. Dia telah turunkan. Dan dia yang telah turunkan minas sama ima'a, dari langit, air hujan ni, Air hujan dah. fa'ahrajna bihi, maka ahrajna, kami ahrajna, haraja, daripada haraja ni. Pada haraja keluar, haraja telah keluar. Telah mengeluarkan. Maka kami telah keluarkan. Fi'il madi. Betul. Kami bihi dengannya. Nabata ni tadi apa tadi? Tumbuh-tumbuhan. Kulli syai'in, kulli setiap, syai'in sesuatu. Okey. Sekarang kita tengok ayat jumlah dulu jadi anzala. Jadi apa yang dianzala, apa yang diturunkan, dia menurunkan, dia telah menurunkan ma'an. Ma'an dimaksudkan. Jadi dia telah menurunkan air. Air itu dari mana? Minas sama. Ya. Minas sama itu mu'talikon lah. Yang sini anzala, dia punya fa'il huwa.
Maf'ulun bihi dia adalah ma'an. Minas sama tu bagi muta'alliqan. Dia nak faham tu, dia telah turunkan air dari langit. Okey? Ustaz, kalau maf'ulun bihi ni kita kena tanyalah turunkan apa Dia turunkan apa lah? Air lah. Air. Yang minas sama ni hanya penjelasan je lah. Penjelasan, dia panggil yang berkaitan, maklumat berkaitan lah. Yang muta'alliqan tu ya. Dia panggil muta'alliqan tu, muta'alliq. Yang berkaitan. Okey, terus fa'arajna, okey. Fa'arajna bihi, dan dia telah mengeluarkan, kami telah mengeluarkan bihi. Ki ini kembali pada air lah. Bihi, ma'an. Dan kami telah mengeluarkan dengannya nabata kulli syai'. Kalau tengok nabata kulli syai' ni, nabata yang kulit mudah-mudah vilai. Kulli syai' ni mudah-mudah vilai. Jadi terjemahannya tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu. Tak kena kau terjemah. Nabata ni filmat, ini ialah isim. Nabata isim, tumbuh-tumbuhan. Dia tak ada tanwin sebab dia mudhaf. Jadi macam fi'il madhi. Tapi ada alif jarang. Jadi dia mudhaf. Dia mudhaf, jadi tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu. Tumbuh-tumbuhan setiap satu. Kulli syai'. Tumbuh-tumbuhan semuanya lah kau terjemahan ni. Semuanya. Tumbuhan kulli syai'. Tengok apa terjemahan ni. Maknanya nabata kulli syai'in dia mudah-mudah lahir. 3 perkataan ni mudah-mudah berlahir. Tumbuhan setiap sesuatu. Maksud setiap satu tumbuhan. Kalau terjemahan dia, segala jenis tumbuhan. Kalau terjemahan dia. Segala jenis. Nabata kulli syai'. Segala jenis tumbuhan. Okey, terus fa'akhrajna. Fa'akhrajna minhu qadiran tukhriju minhu habban mutarakiban. Fa'akhrajna maka kharaja macam tadi Sama juga. Kami telah mengeluarkan fi'il madi minhu daripadanya itu maksudnya tumbuhan lah. Ya, kalau hu nabata. Hu tu rujuk pada tumbuhan. Minhu daripadanya. Darinya. Qadiran ini tumbuhan warna hijau Qadiran kehijauan. Tumbuhan kehijauan yang menghijau. Yang warna hijau. Nukhriju daripada ahraja juga nun kami fi'il mudhari nukhriju kami keluarkan kami bersamalah nuh sebab depan tu nahnu kan. Kami mengeluarkan minhu daripadanya minhu habban mutarakiban. Habban tadi ada tulis habban butir biji. Dia ayatnya ni perkataan panjang ni. Berapa 1 2 3 4 5 6 huruf. Nama habban mutarakiban. Jadi ini dalam keadaan maksud sifat kan. Habban mutarakiban nama sifat. Habban ialah bijirin yang tersusun, habban bijirin yang tersusun. Buah. Mutarakiban yang tersusun. Kan cantik ya, mutarakiban. Yang tersusun cantik lah. Kalau macam padi kan. Yang macam bentuk padi lah tu. Habban. Ustaz, dia maksifah kan habban mutarakiban. Tapi dia juga dia boleh jadi habban mutarakiban.
Boleh tak dia jadi mudah Ataupun dia jadi maksud sifat betul. sifat? Boleh jadi mudah ilahi tak? Tak boleh dia tanwin ni. Tanwin. Tapi dia Tanwin punya patah ni. Dulu patah ni kan. Jadi kalau mudah wilayah, mudah akibat ni baris bawah tapi dia akan dengan ya. Nanti buat ni dia mansub ni. Mansub dan dia dua-dua tak ada kasrah pun, tak ada majrur pun. Dua-dua mansub. Jadi kalau dua mansub, dua-dua dengan tanwin patah ni adalah lebih cenderung pada maksud sifat. Ya. tapi dia punya ayat dia tu bijirin yang apa bersusun macam mudah ilahi juga kan? Macam Tak, lah. kalau mudah-mudah boleh bijirin yang dari susun-susun, satu yang dari off, dia ada off. Yang ni sifat dia adjektif ni. Sifat dia. Bijirin yang tersusun, ya. Yang tersusun mutaraqiban. Kalau tengok dari segi bentuk ayat di isim fa'il mutaraqiban. Ya. Yang menyusun. Mutaraqiban. Ya. Tapi yang dia tak ada isim maf'ul ni. Kalau tengok dia punya ni, kalau tengok dekat apps ya. Mutaraqiban yang bersusun-susun. Dia mutaraqiban. Dia ada di isim fa'il. Dia isim fa'il. Tapi perkataan tak ada isim maf'ul. Okey. Jadi yang bersusun-susun. Bijirin yang bersusun-susun. Itu maksud dia lah. Okey. Terus wa minan nakhli. Wa minan nakhli min tal'iha wa dan min daripada nakhli. Nakhli ni pokok kurma kan? Pokok kurma. Pokok kurma. Daripada pokok kurma, min juga daripada tal'iha. Tal'iha. Apa ya? Tal'iha mayangnya. Mayang. Oh, pokok kurma dia mayang. Macam kelapa kan? Boleh bayangkan kurma yang ternampak selalu kalau dia betul-betul subur, mayang ni sampai ke tanah kan? Jadi dari mayangnya kinwan dan ya. Oh ni maksud sifat juga kan? Sebab pertama kan. Kinwan ni tangkai. Tangkai yang berjuntai. Tangkai yang berjuntai. Dan ni ya? Tangkai. Dan itu terjuntai ke bawah. Ya, rendang lah maknanya. Mayang dia, mayang dia kan bertangkai-tangkai. Dan dia terjuntai sampai ke bawah. Dan niatun terjuntai lah. Kalau saya tengok surah Al-Insan ada daniyatun itu juga buah-buahan yang berjuntai kan. Tak ingat ayat ni. Jadi kalau ni daniyatun bagi yang terjulai. Kalau saya terjulai yang terjuntai. Jadi nampak subur lah pohon yang subur. Dan pohon kurma dari mayangnya tangkai terjuntai juga. Yang berjuntai. Wajan natim min a'nab. Ini pun masih sifat juga. Min a'nabi. Betul Tak, sebab ada min tu tak boleh lah. Ada min. Ada min kan. Kalau jannatin a'nabin bermaksud sifat. Di jannatin min a'nabin bukan. Okey. Ada min. Ada min. So wajannatin jannah dan jannatin kebun dari a'nabi. Oh ni anggur a'nabi. Anggur wazaitun waruman delima mustabihan wa ghairu mutasyabih. Maknanya yang serupa dan ghairu bukan
Dan Mutasabi yang bukan bukan serupa. Yang serupa dan yang bukan serupa. Ya. Buah-buahan ni lah ya. Ada sama dia macam anggur ada berapa jenis kan? Kan? Serupa anggur tapi tak rasanya lain, bentuknya lain. Kan? Itu buah zaitun lah. Saya tak pernah nampak buah zaitun ni pokok dia lah. Kalau kita nampak buah zaitun, tapi ada juga yang hitam, ada yang hijau kan. Kalau kita nampak buah zaitun, buah rumman, sama juga dengan delima. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang kuning. Tumbuh kat Malaysia ni putih kan. Jadi tapi ayat ni sebenarnya kalau tengok dari segi simboliknya, kalau tengok ni tumbuh-tumbuhan dia, tumbuh-tumbuhan yang diketahui boleh hidup begitu lama. Anggur lebih 100 tahun, zaitun paling lama. Zaitun yang saya difahamkan boleh hidup sampai 1000 tahun. Rumah pun lama 50 tahun tu. Delima. Tapi zaitun antara buah yang pokok yang paling lama boleh hidup. Kalau dekat Palestin ke, dekat Timur Tengah tu ada benda yang 1000 tahun pun ada. Jadi itu, jadi ini masa pokok ni yang tahan lama, yang datang keluarkan hasil kerana diberkati. Okey, mutasyabihan dan mutasyabihan jadi. Okey, Unzuru ila samari. Unzuri. Fi'il amah ni Ya, fi'il amah. Fi'il amah. Unzuru. Kamu perhatikanlah kamu. Perhatikanlah. Okey. Kamu kepada samarihi buah tadinya. Buah-buahnya. Buahnya idza tak kala asmara wayan. Tak kala idza tu tak kala ataupun ketika. Tak kala asmara dia berbuah. Asmara dia berbuah wayan dan masak. Dan sampai kematangannya. Wayan. Jadi semua ni Allah suka kita perhatikan. Kan? Buah-buahan yang ni. Nabin, zaitunan, wan rumman, tu kalau itu kata sains tu semalam Profesor Yusuf Osman cerita pasal sains, bagaimana Quran dengan sains. Ilmu sains tu kita nak faham bagaimana dia berubah. Ya. Dan bagaimana dan teknologi itu ialah ilmu, bagaimana kita peralahkan ilmu tu untuk kita manfaatkan sebaik. Jadi sama macam ni, dan lihatlah kamu kepada buah-buahannya tak kala dia berbuah dan dia masak. Dan dia matang. Wayan ihi dan dia yan ih. Inna fi terus. Inna fi dzalikum laayatin liqaumin yu'minun. Inna sesungguhnya fi dzalikum pada dzalikum demikian itu, pada yang demikian itu. Laayatin ayat-ayat. La ni la taukid. La sungguh. Sungguh benar-benar ayat-ayat. Benar-benar ayat-ayat bagi kaum yang beriman, yu'minun. Bagi kaum mereka beriman. Mereka kaum mereka bagi kaum yu'minun. Di kaumin pada kaum beriman. Kaum mereka beriman. Kaum yang beriman. Pada kaum mereka beriman. Di kaum yu'minun. Dia sebenarnya kaum ini. La ayatin dalikum, ada ayatin liqaumin dalikum jadi mubtada, la ayatin liqaumin yu'minun jadi khabar. Itu tanda-tanda bagi kaum mereka yang beriman. Okey. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau tengok sini ayat ini panjang. Allah beri contoh buah-buahan yang cukup baik, yang boleh hidup begitu lama.
di muka bumi dan mungkin banyak manfaat pada manusia. Okey, kita terus. Macam sangkut aja ni tak ke bawah lagi dah. What they keep on? Okey. Tak boleh ke bawah lagi ke? Right, kita sambung. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan ja'alu, mereka telah jadikan lillah, bagi Allah, lillahi, dan mereka jadikan bagi Allah syuraka'a al-jinnah, syuraka'a sekutu. Mereka telah jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, iaitu jin. Sekutu daripada kalangan jin, al-jin. Wa khalaqahum, sedangkan dia telah mencipta mereka, itu jin. Allah telah mencipta jin. Maksudnya orang-orang yang kafir ni, mereka telah jadikan syuraka dari kalangan jin. Dia al-jin ni, kalau tengok dia macam tamyiz, dia tengok syarikat ataupun boleh jadi juga al-jinna. Sebab ni bukan dia, syuraka ni bukan makrifah. Al-jinnah dia bukan badal. Saya pun tak cek ni, tapi rasa dia jelaskan syuraka tu apa. Sekutu tu apa? Jin. Sekutu tu ada jin. Dia macam tamyiz lah, dia menjelaskan. Jadi, dan mereka jadikan bagi Allah syuraka al-jin, sekutu iaitu jin. Wa khalaqahum, sedangkan kami dia telah cipta mereka. Maksud Allah telah cipta jin tu. Allah jadi makhluk pada jin, jadi makhluk pada Allah, tapi manusia angkat dia sebagai sekutu dengan Allah. Maksud ada boleh kongsi kuasa dengan Allah. Itu yang syirik itu. Okey. Wa haraku lahu, dan mereka haraku mengadakan baginya, dan mereka mengadakan baginya banina, anak lelaki, wa banatin, anak-anak perempuan, anak-anak lelaki, anak perempuan, bi ghairi ilm, dengan tiada ilmu. Jadi ini selalu kalau orang ini maksud dengan tiada dengan hanya prasangka. Dia fikir macam ni agaknya. Jadi itu tak ada ilmu. Dia cuma guna pandangan dia ataupun perasaan dia je. Memberikan mengatakan Allah ada anak lelaki, anak perempuan. Okey, jadi itu banina wa banatin dulu kata mansub. Banina ni dalam keadaan jamak, mudzakkar salim dalam keadaan mansub. Sebab dia jadi maf'ul bi kepada haraku dengan yan kan. Dan banatin ialah anak perempuan dalam keadaan jamak muannas salim. Ini jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim bi ghairi, tanpa ilmu. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci dia, subhanahu. Kalau subhanahu dah kena mudhaf ilaih sebenarnya. Subhanallahi wa bihamdihi kan. Subhanallahi, rasulullah, subhanallahi. Jadi dalam keadaan fi'il madhi. Jadi subhanahu, subhanahu. Oh ni sebab dia dhamir, dia apa? Dia maghrib. Wa ta'ala amma yasifun. Wa ta'ala fil madhi, wa ta'ala.
dan dia meninggikan ataupun ini fi'il madi wa ta'ala, dia menjauhkan atau dia ta'ala maksud tinggi, ali maksud Allah aluf, Allah maksudnya Allah jauh daripada amma yasbun, daripada maksudnya ta'ala tinggi. Jadi amma yasbun, dari apa yasbun mereka sifatkan. Jadi mereka sifatkan Allah sebagai ada anak dan juga ada sekutu. Jadi maksudnya maha suci dia, maha suci Allah. Tidak sekali-sekali Allah ada anak-anak ataupun sekutu. Wa ta'ala, dan dia meninggikan diri, meninggikan maksud dia menjauhkan. Jadi Allah tu meninggikan amat tinggi berbanding dengan apa yang mereka sifatkan. Itu maksudnya. Maksudnya jauh daripada apa yang mereka sifatkan. Jauh lebih tinggi daripada apa yang sifatkan. Tapi dalam hal ini Allah yang meninggikan diri dia. Dia menjauhkan diri dia daripada perbuatan, maksud dia tak lepas dirilah. Maksudnya memang tidak layaklah bagi Allah itu diberikan satu sangkaan di mana dia ada sekutu dan juga ada anak lelaki dan perempuan. Okey, ada soalan? Okey, kita habiskan ayat ni pada last. Badi'us samawati wal ard. Badi'u. Ibda, badi, ya badi. Ya, Ibda masuk mula. mula. Mulakan. Badi. Badi'u. Keadaan mudhaf ilaih. Badi'us samawati wal ard. Oh, dia mencipta langit. Dia mencipta Langit dan bumi. Wal ardi. Kalau dalam bahasa Inggeris, badi'u the originator. Originator. Yang menjadi asalnya. Dialah yang menjadi apa? Badi'u. Dia mencipta daripada tak ada lah kan. Badi'u. Dalam bahasa Melayu terpaksa pakai mencipta. Yang mencipta langit dan bumi, okey, bolehlah. Kalau dalam dulu tepat, dia yang memulakan ataupun dia yang daripada tak ada jadi ada menciptakan jugalah, sama juga. Badi'us samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahibah. Anna. Ini bukan ini. Maka bagaimanakah? Pertanyaan. Oh tu ada hamzah tu istifham Anna. Dia macam tanya. Anna. Bagaimana? Bagaimana yakunu lahu yakunu menjadi Bagaimana yakunu yakunu kamu mereka jadikan yakunu lahu, mereka jadikan baginya. Bagaimana mereka menjadikan baginya waladun, anak, waladun anak, walam takulahu sahibah, walam tidak ada takulahu yakunu nak, maaf ini singular. Bagaimana dia jadi baginya waladun. Jadi waladun ni jadi fa'il pada yakunu. Okey? Fa'il pada yakunu. Nah, jadi bagaimana seorang anak terjadi bagi dia. Kan? Kalau kita cuba, dan bagaimana ni yakunu ni maksudnya kalau dalam tu is atau ini is lah, yakunu singular. How a son is for him. Kan? Atau bagaimana seorang anak boleh bagi, atau bagaimana terjadi baginya seorang anak. Itu maksudnya lah. Kalau terjemah word per word kan. Dan bagaimana anak terjadi baginya. Seorang anak terjadi baginya. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, bagaimana a son is for him. Itu maksudnya.
Dia Melayu nak is nak terjadilah kan. Jadi Bagaimana kalau susun bagaimana? Seorang anak terjadi bagi dia. terjadi baginya, menjadi baginya. Kan? Bagaimana seorang anak boleh menjadi baginya? Walam takun lahu sahibah, dan tidak takun lahu Sama juga sahibatun. Sahibatun. sahibah. Isteri ya, seorang isteri. Isteri teman wanita. Oh, maknanya tak ada jugalah seorang isteri Yalah. baginya. Jadi kalau ayat dia punya sinteks Arab tu agak dia pelik sikit ya. Dan kalau untuk kita bahasa Melayu lah. Tapi kalau terjemah dia, bagaimana seorang anak adalah bagi dia dan juga tidak pula seorang isteri bagi dia. Betul kan? Walam takun lahu sahibatun. Kalau kita dalam bahasa juga, walam sahibatun takun lahu. Dan tidaklah seorang isteri jadi bagi dia. Ada bagi dia. Takun ni is adalah, kalau takun ni is. Takun is. Takun maksudnya is ya? Is atau ada dia singular, dia is lah. Dia singular. Sahibatun singular. So is. Macam waladun pun singular. Sebab dia, tapi waladun dia ni hiya takun fahiya. Yakun ni fahuwa. Sebab sahibatun kan mu'annas. Jadi dia punya fi'il mudhari' dia takun lah. Kan? Fi'il mudhari' hiya kan dengan sama dengan fi'il anta. Kan? Anta. Ditakun lahu. Dan tidaklah seorang isteri jadi bagi dia. Okey? Dan tidaklah seorang isteri baginya. Jadi bagi dia. Jadi. Oh, terjadi. Terjadilah kalau nak terjadi lagi senang faham lah terjadi. Ya. Dan kalau senang bahasa dia. Jadi bagaimana dia ada seorang anak, kan? Dan bagaimana dia ada seorang isteri. Itu senang bahasa gitu ya. Itu direct lah, lagi senang. Direct lah. Yang ini kalau kita satu-satu kita terjemah harfi, jadi macam itulah. Dia bila kita baca selalu nanti kita tahu makna dia kan, kalau kita ulang ayat ni, oh ini makna. Tapi kalau kita analyse word per word, sebenarnya dari segi logik dia pun, dari segi sinteks sebenarnya ada pengertian lebih mendalam. Ada dia punya hubungan kenapa dibentukkan ayat macam tu. Kan? Itu kalau kaji dengan lebih mendalam lah, dengan kita faham setiap perkataan dan itu diolah, ditafsirkan. Jadi kita faham secara surface lah, jadi kita tahu apa yang kita baca. Lama-lama bila kita fikirkan, kita tadabbur, insya-Allah kita akan dapat memahami pemahaman dengan lebih mendalam apa yang nak dimaksudkan oleh Allah dengan ayat-ayat demikian. Okey? Wa khalaqa kulla syai' wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Wa dan khalaqa fi'il madhi telah cipta telah, dan dia telah menciptakan kulla syai'in setiap sesuatu, wa huwa dan dia bikulli setiap sesuatu, dan dia dengan dan dia dengan bi dengan dan dia dengan bi dengan dan dia dengan setiap sesuatu alim, maha mengetahui. Alim adalah maha mengetahui. Adalah bahwa bi kulli syai'in alimun. Dan dia kan mubtada khabar ni. Dan dia dengan setiap sesuatu alimun. Amat mengetahui. Alimun. Okay, alhamdulillah. Tadi Ustaz kata mubtada khabar. Ni jumlah ismiyah ni kan. Jadi mubtada ada huwa.
khabar dia bikulli syai'in alim. Dan ini khabar. Bikulli syai'in alim. Ataupun nak terang wa huwa alimun bikulli syai'. Kalau ni wa huwa dan dia alimun amat mengetahui bikulli syai'in dengan setiap sesuatu. Okey. Jadi jumlah yang bersambung alimun. Pada depankan bikulli syai'in alimun. Sama juga maksudnya. Ini lagi mendalam maksudnya. Setiap satu dia amat mengetahui. Kalau cakap dia amat mengerti setiap sesuatu dengan setiap sesuatu dia amat mengetahui. Adalah beza sedikit dari segi konotasi dia. Dan sekian. Okay, alhamdulillah, jazakallah kita dapat berlatih sama-sama. Pelajaran itulah pelan-pelan dan insya-Allah lama bila kita baca kita dapat faham ayat tu dan cukup yang itulah saya tekankan baca ni waktu pagi. Bila tahu makna bila baca waktu pagi sebelum sahur atau waktu sebelum subuh, atau yang paling baik kalau kita dapat baca dalam solat. Itu memang dia punya khusyukan, dia punya tadabbur dia berbeza, perasaan dia berbeza. Mudah-mudahan Allah merahmati dan berkati usaha kita dan tingkatkan kefahaman kita tentang ayat Quran dan supaya kita dapat lebih mendekati Al-Quran dan kita mendekati Allah SWT. Kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.